Malam ni tuan-tuan, kita ada isu yang sangat panas. Hari semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah turun ke Sabah untuk mula-mula berjumpa dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional. Kemudian berjumpa juga dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada GRS dan yang lain-lain. Namun saudara, apa yang menyedihkan kita? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meletakkan 3 perkara asas. Pertama sekali, antara perdamaian semalam yang telah dipersetujui, mereka telah bersetuju untuk melakukan apa yang dipanggil sebagai ceasefire ataupun gencatan senjata. Gencatan senjata ini sepatutnya sekurang-kurangnya 3 hari. Maknanya kedua-dua belah pihak, sama ada pihak BN, Warisan dan KDM, begitu juga dengan pihak-pihak yang menyokong Datuk Seri Hajiji, tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan dan seperti mana yang mereka persetujui, iaitu membentuk kerajaan perpaduan. Maknanya kerajaan negeri Sabah yang baru mestilah selaras sama seperti kerajaan pusat, iaitu kerajaan perpaduan. Namun tidak sampai 24 jam, Hajiji jelas menunjukkan bahawa beliau masih lagi berkiblatkan bersatu bila mana beliau menolak apa yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari semalam. Tak sampai 24 jam, Hajiji telah pun mengeluarkan surat untuk meneruskan majlis angkat sumpah. Semalam sepatutnya ada majlis angkat sumpah. Tetapi ianya telah ditangguhkan kerana PM menyarankan supaya semua parti dilibatkan. Tapi sudah ada surat. Surat angkat sumpah ni saudara. Panggilan angkat sumpah ni ialah untuk pada hari esok 11 Januari jam 10 pagi di Dewan Kunjungan Istana Seri Kinabalu. Ini amat-amat mengecewakan kita. Maknanya cadangan PM yang oleh Hajiji walaupun dia sudah pun bersetuju pada hari semalam. Kedua, PM meminta supaya rombakan kabinet yang sepatutnya berlaku pada hari esok dibatalkan. Tidak ada angkat sumpah daripada mana-mana menteri baru. Ini juga telah pun ditolak oleh Hajiji. Ketiga, PM meminta supaya diwujudkan unity government dengan semua parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Kita minta dibuat sama di Sabah. Tetapi Hajiji hanya mahu tubuhkan kerajaan, GRS dan PH saja berserta dengan 5 orang adun yang daripada UMNO yang menyokong Hajiji. Kalau 5 orang adun daripada UMNO yang menyokong Hajiji, itu tidak boleh dikira sebagai kerajaan perpaduan, kerana itu adalah tindakan pengkhianatan individu yang bukan mewakili UMNO secara en bloc. Kerana UMNO pun sudah pun menarik sokongan terhadap Hajiji. Cuma 5 orang ini degil, mereka masih lagi nak menyokong Hajiji. Jika PM mahu menjaga keharmonian di negeri Sabah, saya merasakan beberapa tindakan penting perlu diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selepas perjumpaan semalam, alhamdulillah, kita ingat semua dah selesai. BN, Warisan dan juga KDM
sokong saranan daripada PM untuk mewujudkan kerajaan perpaduan di negeri Sabah untuk menyelesaikan kemelut politik di Sabah. Walau bagaimanapun, nampak gayanya HJG tidak bersetuju dan berkeras mahu melakukan rombakan kabinet pada hari esok, dan ini akan menyebabkan peperangan politik akan berlaku sekali lagi, tuan-tuan. Itu sebabnya saya merasakan sudah tiba masanya Perdana Menteri kena mengambil tindakan yang tegas. Kena ambil tindakan yang tegas. Pertama, ini pandangan saya, tuan-tuan. Perdana Menteri perlu mengarahkan 7 ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan, setidak-tidaknya kalau tak menyokong Datuk Seri Bong Mokhtar untuk diangkat menjadi Ketua Menteri yang baru, kita minta 7 orang ini bersikap neutral. Maknanya neither here or neither there. Sebab sepatutnya semalam semua dah bersetuju untuk membentuk kerajaan secara bersama. Kerajaan baru ada wakil daripada semua parti. Tetapi ini tidak berlaku. Mereka masih nak meneruskan kerajaan HJG dengan pimpinan-pimpinan bersatu dan bekas bersatunya bersama dengan 7 orang PH dan 5 orang daripada UMNO. Kedua, bila HJG sendiri tidak menghormati apa yang dah diputuskan bersama dengan Perdana Menteri, saya rasa dah tiba masanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengosongkan kerusi yang diberikan kepada GRS. Kita ada seorang menteri dan seorang timbalan menteri daripada GRS di peringkat persekutuan. Kalau dia tak boleh menghormati kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dengan tidak mahu mewujudkan kerajaan perpaduan di peringkat negeri Sabah, maka tidak ada sebab wakil daripada GRS perlu duduk di dalam kerajaan di peringkat persekutuan. Ketiga, kena faham Datuk Zahid akhirnya akan berada dalam dilema jika Bong dan UMNO Sabah menjadi pembangkang. Kita kena ingat sekarang ni kita berada dalam keadaan nak berhadapan dengan Perhimpunan Agung UMNO. Memang betul wakil-wakil daripada UMNO tidak boleh menghadiri sidang Dewan Undangan Negeri mulai esok. Tetapi tidak sepatutnya kerusi Datuk Seri Bong yang merupakan timbalan Ketua Menteri sudah pun dipindahkan di kerusi pembangkang oleh HJG. Walaupun dia tak boleh datang esok kerana menghadiri Perhimpunan Agung UMNO, tetapi tindakan ini jelas menunjukkan bahawa HJG tidak menghormati persetujuan untuk membentuk kerajaan perpaduan di Sabah. Dan sekiranya Perdana Menteri tidak mengambil tindakan tegas terhadap HJG dengan menarik sokongan daripada Pakatan Harapan kepada HJG, maka saya bimbang, tuan-tuan. Saya bimbang, takut geng-geng UMNO di Sabah, kita ada lebih kurang 25 UMNO bahagian juga, akan hilang rasa hormat kalau benda yang mudah macam ni pun kita tak boleh selesaikan, dan ini akan menjejaskan kedudukan Datuk Zahid yang akan berhadapan dengan Perhimpunan Agung UMNO dan juga akan berhadapan dengan pemilihan UMNO tidak lama lagi. Jadi perkara-perkara ini saya merasakan penting untuk Perdana Menteri fikirkan dengan sehabis masa. Kita menolak scheme of thing yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, tetapi malangnya hari ini HJG juga menggunakan scheme of thing yang sama dengan menawarkan jawatan
menteri kepada James Ratib, surat untuk memanggil James Ratib sebagai untuk mengangkat sumpah sebagai menteri sudah pun viral, dan ini nanti akan menjejaskan kedudukan kita bersama di peringkat pusat. Jadi saya haraplah dapat diselesaikan segera perkara ini. Kalau misalnya dengan kedudukan HJG ada 44 orang sokongan dia, kalau 7 orang daripada PH yang diketuai oleh Christina Liu menarik sokongan, maka beliau hanya ada 37 orang. 37 orang dia tidak boleh menjadi ketua menteri. Dan kalau misalnya HJG masih degil, tak ada sebab kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menubuhkan kerajaan perpaduan dengan mengangkat salah seorang daripada pemimpin, baik daripada UMNO, DN, daripada warisan ataupun daripada Pakatan Harapan yang boleh membentuk kerajaan tanpa daripada rakan-rakan yang nampaknya masih lagi pro kepada bersatu ni. Ini perkara yang bagi saya sangat serius, perlu diambil tindakan segera. Jangan sampai apa yang berlaku di Sabah ini menjejaskan hubungan kita di peringkat persekutuan. Lebih-lebih lagi UMNO sekarang ni dah berhadapan dengan pemilihan, dan kita juga akan adakan Perhimpunan Agung UMNO dalam masa esok pun dah ada taklimat Presiden jam 3 petang. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Kita bersiaran di Facebook page Luqman Nur Adam Official, kita bersiaran di TikTok channel Dato' Luqman Nur Adam, di YouTube channel Luqman Adam. Dan untuk sesiapa yang ada soalan, tadi saya ada minta komen di ruangan komen, atau tuan-tuan boleh WhatsApp di talian 011-3595444 011-3595444. Silakan. Begitu. Wajarkah di peringkat sekarang kita dah bagi pilihan, Perdana Menteri dah bagi pilihan pada Datuk HJG untuk laksanakan gencatan senjata, batalkan perombakan kabinet dan sebagainya. Wajarkah langkah seterusnya untuk menggantikan HJG itu, maksudnya mencari seorang pemimpin yang mampu menyatu padukan parti? Jika HJG masih lagi berkiblatkan kepada Muhyiddin, masih lagi berkiblatkan kepada Hamzah Zainuddin, pemimpin-pemimpin daripada, kita kena faham agenda nak memecah belahkan UMNO dengan PKR ini ialah agenda bersatu. Mereka menuduh bahawa ini agenda kita, tetapi yang memulakan pergolakan di Sabah ini ialah HJG. Mereka sudah agihkan portfolio, ada yang menjaga JKR, ada yang menjaga Kementerian Kewangan, ada yang menjaga masing-masing. Tetapi kalau portfolio yang dipegang oleh pemimpin UMNO diganggu, projek-projek dah diluluskan tetapi peruntukan tidak diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Sedangkan setiap apa yang dah diluluskan dalam belanjawan, ianya sepatutnya boleh dilaksanakan. Ini berlaku untuk menyekat kerja-kerja yang nak dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Sabah, dan sudah pastilah ianya ada juga motif untuk pilihan raya negeri. Dan ini amat kita kesali. Kita ingat selepas pilihan raya umum benda ni dah selesai, tetapi tak selesai. Tak selesai, masih lagi berjalan. Ini tak sepatutnya berlaku. Dan hari ini kita lihat, walaupun ada perjanjian di antara Datuk Seri Bong dengan HJG, setiap perlantikan haruslah dibuat secara bersama, baik dalam pelantikan menteri-menteri, begitu juga dengan pelantikan GLC. Namun HJG ingkar.
Dia melakukan pemecatan terhadap Datuk Seri Saleh dan dia melakukan rombakan tanpa berbincang. Sepatutnya selepas Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid hadir semalam ke Sabah, isu ni dah selesai. Patut dah tidak ada masalah. Tetapi nampaknya Haji G berserta dengan teman-teman dia berdegil, tidak mahu membentuk kerajaan perpaduan di Sabah. Dan bila di pusat kita membentuk kerajaan perpaduan tetapi di Sabah tak ada kerajaan perpaduan tu, dia jadi cacah barbah. Dia jadi tonggang langgang. Berterusan. Maka kalau tidak ada pilihan, maka Datuk Seri Anwar perlu memanggil wakil rakyat daripada Warisan, wakil rakyat daripada Pakatan Harapan dan wakil rakyat daripada Barisan Nasional. Mereka sewajarnya memilih seorang ketua menteri baru menggantikan Haji G. Tak ada pilihan. Okey? So, adakah dengan pelantikan kabinet baru besok ni, kerajaan Sabah tu akan bertahan tu? Saya rasa angkat sumpah ni angkat sumpah kosong. Kerana akhirnya saya tidak fikir Christina Liu dan rakan-rakan PH akan menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim punya keputusan semalam. Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam meminta supaya ceasefire. Kedua, dia meminta supaya diwujudkan kerajaan perpaduan, libatkan semua. Dan yang ketiga, dia minta batalkan majlis angkat sumpah besok. Tapi mereka lawan Perdana Menteri ni. Jadi sepatutnya Pakatan Harapan menjaga, Pakatan Harapan di Sabah menjaga nama baik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak sepatutnya mereka menyokong Haji G yang ingkar cadangan Datuk Seri Anwar untuk diwujudkan kerajaan perpaduan di Sabah. Betul. Adakah ini arahan daripada Muhyiddin tu? Saya syak ianya ada kaitan dengan usaha bersatu untuk memecah belahkan setiakawan di antara UMNO dan PH di peringkat federal. Kalau kita masih lagi membiarkan agenda memecah belahkan ini berlaku, maka risikonya untuk berlaku pecah belah di peringkat persekutuan pun ada. Dan ini akan impak yang paling besar sekali dapat kat Datuk Zahid. Kerana UMNO Sabah akan rasa kecewa dengan kegagalan PH untuk menyokong BN dan Warisan, dan sebaliknya mengambil keputusan untuk menyokong pihak yang di belakangnya ada Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin. Ini implikasi sangat besar. So jadi kenapa kalau betul lah kata ada ura-ura arahan daripada Muhyiddin, jadi kenapa dia orang pilih Sabah tu untuk mulakan gerakan? Yalah, sebab Sabah ni kita dah buat kesilapan. Sabah adalah satu-satunya negeri yang BN bekerjasama dengan Bersatu. Kita tidak ada masalah di Melaka kerana kita tidak bekerjasama dengan Bersatu dengan Perikatan Nasional di Melaka. Kita tidak ada masalah di Johor kerana kita tidak mengadakan kerjasama dengan Perikatan Nasional di Johor. Tetapi kita adakan kerjasama di Sabah. Dan ini, macam saya cakap, satu malapetaka. Betul pun berjadi. Saya dah cakap awal lah, tak boleh kerjasama. Okey, ada lagi? Dua kali tu UMNO punya dengan Bersatu di Sabah tu. Jadi apa UMNO punya langkah seterusnya dengan Bersatu ni? Ini kita serah kepada kebijaksanaan Presiden untuk berunding dengan Perdana Menteri. Kerana bagi saya sekarang ni kita tak boleh buat apa-apa. Yang boleh melakukan perubahan ialah Perdana Menteri.
Jika Perdana Menteri memutuskan, kita dah pergi dengan niat yang baik, Bung pun dah buat keputusan untuk menyokong penubuhan kerajaan perpaduan, menyokong cadangan daripada Datuk Seri Anwar. Warisan pun menyokong cadangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan kerajaan perpaduan. KDM pun menyokong cadangan Datuk Seri Anwar untuk mewujudkan kerajaan perpaduan di Sabah. Tiba-tiba PH tidak mau menyokong. Jika 5 orang ahli UMNO ni tak menyokong saranan yang dibuat oleh Perdana Menteri, UMNO juga perlu bertindak tegas. Mereka perlu pecat ke-5 orang wakil rakyat daripada UMNO. Dan kita mengharapkan Datuk Seri Anwar dapat meyakinkan kawan-kawan Pakatan Harapan yang 7 orang ini untuk memberikan sokongan dalam usaha menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan kalau mereka dah tak nak kerjasama dengan kita di negeri Sabah, saya rasa dengan kedudukan kita 148 orang yang menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, kalau kita hilang 4 kerusi, saya rasa tak ada masalah. Okey? Okey tu. Wan Saiful kata apa terjadi di Sabah ni menggambarkan kerakusan kuasa pemimpin. Betul lah. Tapi bukan kerakusan kuasa kita, kerakusan kuasa mereka. Mereka tidak boleh move on. Kalau mereka boleh move on, mereka tidak mengacau dan tak menggunakan HJJ untuk melakukan provokasi dan memulakan gerakan untuk memecah belahkan di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan di Sabah. Ini hanya gerakan untuk memulakan perpecahan. Bila kita nak berhadapan dengan Perhimpunan Agung UMNO, bila kita nak berhadapan dengan pemilihan UMNO, dengan harapan supaya Datuk Seri Zahid tidak akan mendapat sokongan kawan-kawan di Sabah. Ini kita kena baca jauh. Strategi dia orang ni, sekilas ikan di air kita dah tahu jantan betina. Memang strategi mereka licik. Okey, ada lagi? Tajuk lain, boleh kita buat masuk tajuk lain? Ada banyak isu-isu lain ni. Okey, ada lagi? Okey tu. Apa ni, Tuan Guru Haji kata kerajaan pusat sengaja beri tekanan kepada kerajaan-kerajaan negeri yang tak bebas. Kita tekan macam mana? Maksudnya daripada sudut kewangan. Ini bukan soal tekanan. Boleh kita cakap kerajaan PAS dan Bersatu dulu sengaja memberi tekanan kepada pemimpin UMNO yang menyebabkan pemimpin UMNO didakwa. Boleh kita cakap macam tu. Dan kau yang makan rasuah, kau yang mengatur Adlan Adam Radlan. Kau yang mengatur Adam Radlan untuk jadi orang tengah, collect 3 hingga 5% daripada penerima direct nego project 50 to 500 million. Sekarang bila orang mula siasat, mereka-mereka yang terlibat, dia dah mula panik. Sebelum ni bukan main lagi, garang Biarlah mereka siasat. Lepas siasat tu nanti baru kita tahu macam mana.